Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letih mengantuk bukan kepalang, sedari pagi mendengar penerangan. Namun itu bukan penghalang demi keputusan SPM yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita hadrat ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bertemu hari ini. Saya pasti sebelum anda menghadirkan diri dalam program ini, pasti berbagai ujian, dugaan yang anda hadapi. Ada antara kita yang diuji dengan masalah kesihatan, masalah keletihan, masalah peranti, masalah talian internet dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita dapat juga bersama-sama dalam majlis ini. Seterusnya, yang paling besar dalam kalangan kita ialah masalah kita kurang bersemangat untuk menyertai program hari ini. Sebab awak daripada pagi tadi, daripada semalam dan seminggu ni kita akan menghadapi. Saya tak menggunakan perkataan anda malas. Kerana apa? Kerana menurut ahli psikologi, tidak ada manusia yang malas. Manusia dia tidak bersemangat untuk melakukan satu perkara itu kerana, bukan dia malas, kerana dia tidak jelas apakah tujuan utama dia melakukan perkara tersebut. Jika dia jelas tujuannya, dia pasti akan dapat melakukan satu perkara itu dengan bersungguh-sungguh hingga berjaya. Jadi, untuk program hari ini juga, saya hendak anda jelas apa tujuan kita berada dalam program ini. Apa tujuannya? Ingat balik pelajar, kita sudah 5 tahun berada di sekolah menengah dan tak lama lagi kamu akan menghadapi satu jangka masa untuk kamu menzahirkan apa ilmu yang kamu dapat tu. Ilmu itu akan dizahirkan di atas kertas, dan akan disemak oleh pemeriksa yang juga manusia. Oleh demikian, aspek-aspek manusiawi perlu anda kuasai dengan baik. Ilmu pada hari ini adalah ilmu yang mahal kerana tak ada dalam buku teks. Kerana tidak ada dalam buku rujukan anda. Apa yang anda akan dapat daripada penceramah kita yang terbaik kami bawakan pada anda hari ini, insya-Allah dapat membantu kita. Baik, itu sahaja kata-kata aluan daripada saya. Seterusnya, untuk memberkati lagi majlis ini, kita akan persilakan Saudara Muhammad Faris Zikri bin Nur Azman dari kelas 5 STEM 2 untuk membacakan doa. Ada Muhammad Faris Zikri? Ada, Ustazah. Muhammad Faris Zikri ada? Ada, Ustazah. Ada, alhamdulillah. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Al-Fatihah. Silakan Muhammad Faris Zikri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon limpahan rahmat dan keberkatan darimu atas segala curahan ilmu yang telah Kau berikan kepada kami. Kami memohon darimu dengan penuh rasa kehambaan. Semoga dikurniakan keikhlasan, semangat dan kami ilmu di sini. Semoga dengan ilmu yang kami peroleh ini berikan manfaat kepada kami dan orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Muhammad Faris Zikri. Sebelum kita memulakan, saya ingin memperkenalkan kepada anda siapakah penceramah jemputan kita pada hari ini.
Okay. Penceramah kita pada hari ini adalah individu yang sangat luas ilmu dan pengalamannya dalam bidang pendidikan Islam. Beliau terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dalam aspek kurikulum, pengajaran, penggubalan soalan dan penilaian pendidikan Islam itu sendiri. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. 27 tahun pengalaman mengajar dalam pendidikan Islam. Kini merupakan seorang guru pendidikan Islam di SMK Bandar Rincing. Seorang penyampai sumber di program Didik TV KPM. Lama Ustaz dah masuk TV dah. Panel penilai buku teks DBP, panel modul Gemilang Selangor dan jurulatih utama Negeri Selangor. Sama-sama, saya pernah bersama-sama dengan Ustaz ni masa khusus JU Negeri di Shah Alam. Okey, sebelum itu beliau pernah dijemput berkongsi ilmu seperti ini di JPN, Jabatan Pendidikan Negeri, di PPD dan sekolah-sekolah menengah di seluruh negara hingga ke Sarawak ya. Dan hari ini rezeki anak-anak SMKPP diizinkan Allah untuk menadah ilmu daripada beliau. Maka pelajar jangan sia-siakan peluang keemasan anda ini. Okay, sebelum saya menyerahkan program ini kepada penceramah, ingin saya ingatkan bahawa sepanjang ceramah, sepanjang teknik menjawab nanti akan diadakan kuis. Sila jaga adab anda, sila beri 100% tumpuan anda dan kuis nanti akan disediakan hadiah-hadiah yang menarik. Okay. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan penceramah kita pada hari ini, Al-Fadil Ustaz Muhammad bin Mat Husin untuk berkongsi ilmu teknik menjawab soalan SPM Pendidikan Islam. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada sahabat saya Ustazah Rashidah binti Ramli. Alhamdulillah, yang berbahagia wakil pentadbir jika ada yang berusaha Puan Zaitun, Awan Kari, Puan Habibah dan sahabat-sahabat yang lain, guru-guru dan yang dikasihi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada moderator pada pagi ini Puan Rashidah binti Ramli. Ini anak-anak semua alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sebut alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat kita bersama-sama pada tengah hari ini. Dan sebenarnya bersemuka pun dah pernah pergi sana, tapi dulu bersemuka dah lama dah. Sebab dah tak boleh bersemuka, kita dalam ni je lah. Jadi anak-anak yang berada dalam ni ambil perhatian, betul-betul perhatian, sebab apa yang saya akan sampaikan hari ni sangat-sangat bermakna lah. Sangat-sangat bermakna untuk SPM khususnya, ya. Untuk awalnya gini ya, anak-anak semua, SPM semua. Jadi saya nak zikri. Ada zikri tak zikri? Assalamualaikum zikri. Zikri, Assalamualaikum. Mi, diam. Mi. Waalaikumsalam. Zikri sihat ke? Sihat Alhamdulillah. Zikri, cuba sambung bacaan Ustaz ni, boleh? Sekejap. Okey, boleh ya? Cuba ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati. Ulang dan sambung. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ana awwalul muslimin. Baik Zulkifli. Wa ana awwalul muslimin. Baik Mazil Zulkifli, Ustaz doakan awak berjaya dunia dan akhirat, dan Zikri juga berjaya untuk A+ SPM, insya-Allah, mudah-mudahan pendidikan Islam. Jadi anak-anak semua, sekarang ni takwim pentaksiran tingkatan 5 dan juga tingkatan 4 akan berlangsung. Tidak lama lagi tingkatan 4 dan tingkatan 5 SPM. Jadi sekarang ni mohon anak-anak semua, calon-calon SPM mula tumpukan sepenuh perhatian untuk 1, 2, 2, 3, 1. Okay, yang ni kertas 2 yang akan berlangsung sedikit masa lagi, kemungkinan besar bersemuka saja nanti dia akan dijalankan peperiksaan.
Jadi kita lihat sebab apa? Sebab kalau ikut takwim pendidikan Islam, apa yang telah disampaikan oleh Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia, inilah jadual dia. Kita sepatutnya dah bermula pada 14 Jun hingga 30 September. Tapi kenapa tangguh? Tangguh sebab PKP. Okay, tangguh. Dan sepatutnya dah akan selesai lah 30 September. Tetapi belum mula lagi. Sebab apa? Sebab PKP. Jadi bersemuka nanti bersedialah. Bersedialah dengan peperiksaan sebenar. Bukan main-main, bukan ujian, cobaan bukan cobaan lagi. Ini peperiksaan sebenar. Peperiksaan sebenar kertas 2. Apa yang saya nak sampaikan hari ini ialah kertas 2 yang akan disoal nanti. Beginilah keadaan dia. Okay, satu soalan untuk tilawah, kertas 2 dulu kertas 2 dulu, satu soalan untuk tilawah dan 2 soalan untuk hafazan, satu soalan untuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesemua ni akan dilaksanakan apabila bersemuka nanti. Ingat anak-anak semua, calon-calon semua, masa PKP ni jangan sibuk-sibuk lagi lah. Hentikanlah main PUBG, PUBB, PUBC, PIBG semua tu hentikan dulu. Mobile Legends semua berhentikan sekejap. Nak main boleh tapi jangan melampaui batas lah. Sebab tumpukan dulu ni, satu soalan ni perlukan 50 markah, yang ni perlukan 30 markah, yang ni perlukan 20 markah. Semua sekali 100 untuk kertas 2 dan wajaran dia 20 markah. Okey, baik, soalan yang pertama. Zikri, lagi sekali Zikri. Assalamualaikum Zikri. Zikri, Assalamualaikum. Zikri. Waalaikumsalam. Ya Ustaz. Okey, tugasan 1. Anda dikehendaki membaca ayat Al-Quran berikut. Silakan Zikri. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina kanat a'yunuhum fi qita'in an zikri wa kanu la yastati'una sam'a. Afahasiballazina kafaru an yattahizu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Qul hal nunabbi'ukum. Tertinggal tu. Qul hal nunabbi'ukum. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Zikri, terima kasih Zikri. Sama-sama Ustaz. Didoakan awak berjaya dunia dan akhirat, dirahmati Allah dan A+ dalam SPM insya-Allah, mudah-mudahan. InsyaAllah, amin. Okey, baik Zikri. Bacaan Zikri tadi, dia punya markah dia begini untuk bacaan. Ini bacaan. Jadi juga merupakan ayat hafazan dia merangkap ayat bacaan dan juga merangkap ayat hafazan. Jadi Zikri baca tadi, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri. Zikri tertinggal ni. Qul hal nunabbi'ukum. Baik, bagaimana pemarkahan? Dari segi bacaan bagaimana pemarkahan dia? Pemarkahan dia begini. Okey, pemarkahan dia yang pertama sebutan makhraj huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni alif, ba, ta, tha, jim, ha itulah. Itu maksud huruf hijaiyah. Disebut dengan betul. Tadi Zikri tadi sebut dengan betul. Barisnya betul, baris matinya, baris kasrahnya, baris depannya, baris matinya, kasrah, kemudian syaddah dia dibaca dengan betul. Maka markah Zikri tadi ataupun markah sesiapa yang bacanya dia berada di sini. Jadi bacalah dengan baik, betul, dengan makhraj yang betul. Jangan pula baca allazina kanat a'yunuhum fi ghita. Dikali aja sebut ito. Maka di situ dia tak ada apa berada di sinilah.
Jadi baca, sebut dengan betul. Fi ghidha'in 'an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Jadi mad wajib muttasil kena baca 5 harakat. Okay, 5 ataupun 6 harakat. Ya, 6 harakat. Ada pendapat mengatakan 5, 45, ada pendapat mengatakan 6. Okay, kita ambil 6. Tapi dia tak tanya pun soalan tu berapa harakat. Tapi bacalah panjang. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. عن ذكري, tadi zikri sebut nama dia kan. عن ذكري وكانوا لا يستطيعون. Contoh. Okay. Pemarkahan yang kedua ialah baca ikut hukum tajwid yang betul. Okay, tajwidnya apa? Bacanya alif lam syamsiyah isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul dari sudut apa? Betul dari sudut alif lam syamsiyah, betul dari sudut wajibul gunnah, innal ladzina amanu. Contoh. Baik, fawatihus suwar panjangnya 2 harakat, nun sakinah, tanwin, semua ni kena betul barulah markah berada di sini. Tadi dah dapat 20. Dan sekarang dapat 20. Dah 40 dah untuk bacaan Quran saja. Kemudian pemarkahan yang terakhir iaitu fasaha ataupun kelancaran. Baca dengan lancar. Ya, zikri tadi baca dengan lancar. Sebutan yang jelas. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri. Tak tertinggal huruf. Tadi zikir tertinggal. Mungkin dia dalam bahasa kampung disebut nervous. Mungkin dia berdebar kan baca. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsari, dengung. Jadi markah dia berada di sini. Jadi 20 campur dengan 20 campur dengan 10. Markah dapat penuh 50/50 untuk bacaan Al-Quran. Jadi untuk hafazan pula, siapa lagi yang ada dalam kelas ni yang boleh baca zikri, cadangkan surah nama zikri. Zikri, cadangkan surah nama. Adelina, boleh Adelina? Adelina. Ana, Mak Rosak, Edri, Akmawi, Haikal. Mak Rosak juga Aman Mak Rosak. Aiman Naim. Ada Nabila Ashikin. Nabila Ashikin nak cuba ke? Bukan. Oh bukan, tak apa. Ammar Hamsyari. Okey, kalau tak ada zikri je lah. Zikri. Okey, Ammar. Boleh baca Ammar? Ammar. Buka mic Ammar. Buka mic. Okey, tak apalah. Zikri lah. Okey. Dengar soalan betul-betul. Sila ulang dan sambung bacaan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati. Okey, ulang dan sambung. Saya Sila Ammar. Sila. Yang mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, sila ulang dan sambung bacaan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati. Lagi sambung wa nusuki. Lagi. Kena sambung lah sebab dia ayat hafazan. Sambung. Oh, ayat Fazan. Sambung. Alamak, tak hafal. Tak hafal lah. Tak apa Ammar. Okey, zikri tadi dah sambung. Tak apa Ammar, tak apa Ammar. Okey, mudah-mudahan Ammar berjaya dunia dan akhirat. InsyaAllah Ammar. Okey, baik. Sila ulang dan sambung bacaan saya. Tadi sebenarnya zikri dah baca ayat ni. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Okey, antara kesilapan mudah calon. Ya. Antaranya yang pertama di sini kena baca wa mahyaya, bukan wa ma yahya. Kemudian selepasnya ya wa ni pendek.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan kesilapan lain yang dibaca pendek je. Umirtu wa ana awwalul muslimin. Bukan wa ana minal muslimin. Wa ana awwalul muslimin. Ustaz, saya Ya, soalan. ya, ya. Setahu saya kalau sebelum ni wa ana minal muslimin. Kalau sebelum ni saya belajar kenapa lain? Okey, wa ana min siapa soalan daripada sana? Hanifah Ya, saya. Soalan Hanifah. Okey, baik Hanifah. Kalau kita baca wa ana minal muslimin itu bacaan dalam doa iftitah masa kita solat tu kan? Ingat tak masa kita solat doa iftitah tu? Ada. Tu yang tu kita baca wa ana minal muslimin, tapi ayat al-Quran wa ana awwalul muslimin. Gitu Hanifah. Bertukar. Boleh Hanifah? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Jangan bertukar dengan bacaan di doa iftitah ni. Masa habis macam kita. Ya betul. Jadi kena baca wa ana awwalul muslimin supaya tidak hilang markah. Ni faham masih Hanifah? Okey, baik. Okey, saya Ustaz. Okey, terima kasih Hanifah. Mudah-mudahan Allah permudahkan Hanifah dan berjaya dunia dan akhirat insya-Allah A+ SPM nanti. Terima kasih Ustaz. Baik. Soalan yang kedua, itu tugasan pertama. Tugasan kedua juga ayat hafazan. Okey, sebab dia ada dua soalan. Saya sebut tadi ada dua soalan kan. Ini pun sama. Sila ulang dan sambung bacaan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tadi soalan tingkatan 4, kemungkinan yang ni tingkatan 5. Ni qad aflahal mu'minun tingkatan 5. Sebab dia ada dua soalan kan. Sambung je lah. Ulang dan sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sampai sini. Barulah dapat markah 30. Pemarkahan dia macam mana? Pemarkahan dia begini. Katalah zikri tadi dia baca keseluruhan ayat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Keseluruhan ayat dia hafal. Bacaan dia lancar, tak tersangkut-sangkut. Bacaan secara tadwir. Tadwir ni tidak cepat dan tidak lambat. Jangan pula baca lambat sangat. A'udzu billahi saja pun dah dekat 3 minit. Jadi tak boleh lagi tu. Kena baca cepat, kena baca tidak cepat dan tidak lambat. Qul ambil 3 minit. Rugi masa. Sebab masa yang diperuntukkan baca Quran ni dan hafazan dan juga baca hadis hanya 10 minit saja untuk seorang calon. Okey, jadi markah dia berada di sini. Situ. Kemudian tajwid. 15 tajwid dan 30 markah semua kan. 15 baca lancar tadi dan 15 lagi berada di tajwid. Hukum isti'azah. Isti'azah. Insya-Allah isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga wajibul gunnah, jaga qalqalah, jaga mak lazim, kalimi muthaqqal, mak lazim, kalimi mukhaffaf tu jaga. Hukum ra jaga, bacaan ra tebal, ra nipis, waqaf, ibtidak semua ni jaga. Kalau dah betul semua, markah dia berada di sini bermakna berapa tadi? Tadi 15 tambah 15, 30 markah. 30 markah untuk ayat hafazan. Tadi 50 baca Quran. Begitu keadaan dia, markah dia begitu. Kemudian kita pergi kepada ni dia punya markah untuk ayat hafazan lah. Okey, kalau lah soalan 1 dapat 30 contoh kan. Sini soalan 1 dapat 15. Okey, soalan 2 dapat 15 juga. Okey. Maknanya 30, 15 bagi lancar. Yang ni pun tajwid dapat 15. Yang ni pun dapat 15. 30 bermakna 30, 60 darab bagi 2 iaitu 30 markah keseluruhan untuk ayat hafazan ini. Gitu kaedah dia. Sebab dia ada dua soalan kan. Okay, kita pergi kepada hadis. Hadis baca dengan betul. Okay, contoh hadisnya begini. Hadisnya ialah An Abi Hurairah. Awak baca dengan betul. Yang ni
Tak nak buka lah, nak volunteer ke, minta zikri lah sebab kita tak nak buang masa. Zikri, silakan lagi sekali zikri. Tugasan 3. Zikri. Ya Ustaz. Okey, sila. Anda dikehendaki membaca hadis berikut. An Abi Hurairah an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala istanibu as-sab'al mubiqati qalu ya Rasulullah wa man hunna qala asyarku billahi was-sahru wa qatlun nafsi lati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malin yatimi wa tawalli yawma zihfi wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Okey, baik, terima kasih zikri. Muttafaqun alaih, baca muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Okey, baik zikri. Bacaan awak tadi baik. Tetapi zikri baik. Tetapi zikri kena perhatikan baris. Ya, baris. Kena baca dengan betul barisnya. Dan juga zikri tadi baca pendek-pendek kan. Okey, pemarkahan dia begini. Okey, pemarkahan dia bacaan jelas. Zikri jelas, baris mesti tepat. Okay, tadi baris ada tempat yang perlu diperbaiki dan menepati makhraj huruf. Apa yang dikatakan jelasnya tadi zikri baca tadi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Okey, qala kalau kita baca qal, kalau kita nak baca pendek-pendek jangan baca qala. Kita kena baca qal. Okey, an Abi Hurairah. Pendek-pendek tak apa. An Abi Hurairah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ijtanibu, bukan aj, bukan uj, ijtanibu sab'al mubiqat. Qalu, tengok pendek-pendek tak apa, tetapi biar apa, biar betul makhraj dan juga berhenti tu matikan di hujung. Qalu ya Rasulullah, ni kebanyakan murid silap kat sini, bukan lu, la, ya Rasulullah. Kemudian wama hun, bukan waman hunna, wama hun, matikan hujungnya, wama hun. Kemudian qal, bukan qala, qal asyirku billah. Ni kebanyakan murid silap kat sini, bukan asyarku, asyirku billah. Kemudian was-sihr, bukan was-sahru, was-sihr. Kemudian apa dia? Kemudian waqatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Kena berhenti betul-betul. Illa bil haqq. Itu sebutan makhraj tu biar betul. Kemudian wa aklur riba, bukan wa aklur roba. Roba tu pemadam. Ya, wa aklur riba. Wa aklu malil yatim. Wa aklu malil yatim. Okey, dan yang terakhirnya bukan yang tadi, kedua terakhir. Watawalli. Kemudian watawalli. Kenapa disebut watawalli bukan watawalli? Watawalli. Okey, watawalli yaumaz zahf. Kemudian waqadhful muhsanat, ya, til mu'minatil ghafilat muttafaqun alaih. Gitu cara baca. Barulah dapat markah penuh 20/20. Okay, jadi tadi 50 tambah 30, ni 20, markah dia dapat 100. Dan wajaran 100 ini awak dapat 20 markah penuh untuk kertas 2, boleh bantu kertas 1. Okay, bantu kertas 1 yang wajarannya 80%, 80 markah. Itu keadaannya, situasinya kita dalam kertas 2. Baik, antara ayat-ayat, ya, antara ayat-ayat yang perlu dibaca ni, ya, ingat anak-anak semua, ya, calon-calon semua, awak akan menghadapi ujian yang sebenar nanti ni, peperiksaan sebenar nanti. Inilah ayat-ayat yang perlu dibaca. Tinggal 3 minggu lagi ni, lebih kurang 3 ataupun 2 minggu lagi ni, baca, buka buku baca. Ini antara ayat-ayatnya.
ayat ni ayat merangkap ayat hafazan dan juga merangkap ayat bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati, macam tadi lah. Macam Zikri baca tadi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Baca biar betul, tepat, makhraj biar betul. Okay. Yang kedua, ayat juga merupakan ayat hafazan dan juga ayat bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri, hingga akhir ayat. Dan juga merupakan ayat hafazan dan ayat bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sambung kan daripada ayat tadi. Okay. Dan ayat seterusnya ayat bacaan. Yang ni bukan hafazan tapi bacaan. Pun jangan tanya, Ustaz, saya tak boleh baca Quran, tak ingat, tengok alif pun tak kenal ni, macam mana ni? Okay, mudah saja, cara dia mudah je. Awak minta guru awak ataupun ustazah ke ustaz ke baca dalam voice, voice record tu, okay, rakam suara dan hantar kepada grup kelas ataupun hantar kepada personal tu. Buka pagi, bangun pagi, buka A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Baca, dengar je tiap hari. Dan satu lagi caranya, tulis dengan rumi. Wala, minta kawan baca. Wala ta'kulu, apa tulis? Wala, W-A-L-A, wala ta'kulu, T-A, kulu, K-U-L-U, kulu. Lama-lama, insyaAllah, lama 3 minggu ni, insyaAllah lah, dengan izin Allah, awak dapat baca dengan baik. Ingat yang ni membantu awak untuk kertas satu nanti ni 20 markah, banyak tu, 20%. Okay, ayat seterusnya, وَذَرِنْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. Contoh. Ini antara ayat-ayat bacaan. Okay, ayat bacaan apa lagi? قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Ini ayat bacaan. Baca dan baca. Kalau kena ayat ni pendek lah kan? 3 tempat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. Kalau kena pendek macam ni, tak apalah. Okay. Baik, seterusnya tingkatan 5. Laqad jaa, ni merupakan ayat hafazan dan juga ayat bacaan. Laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum, hingga akhir ayat. Okay. Ayat seterusnya apa dia? Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Kalau baca pendek-pendek pun tak apa, tapi kena ibtidak tu kena betul lah. Khashi'an mutasaddi'an min khasyiyatinna, hingga akhir ayat. Dan ayat seterusnya, qad aflahal mu'minun. Ayat bacaan dan juga ayat hafazan termasuk ayat kefahaman. 3 atas tu saja. Okay? Baik. Ayat apa lagi? Ayat yang seterusnya iaitu ayat yang berkaitan memahami keutamaan dalam tindakan. Aj'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram. Contoh. Baca dengan betul. Wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. Barulah dapat markah penuh. Okay, dan ayat terakhir tingkatan 5.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha hingga akhir ayat. Ayat ni yang berkaitan dengan kepelbagaian bangsa. Okey, hadis pula ada 4 hadis. Yang pertama hadis yang tadi dibacakan oleh Zikri tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu an. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Hingga akhir lah. Kena baca ni. Muttafaqun alaih pun baca juga. Ya. Muttafaqun alaih. Ni. Kalau riwayat Bukhari, tulislah tulis pula. Bacalah riwayat Bukhari. Begitu. Okay, baik, hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu an. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahri. Hingga akhir hadis. Okay, hadis yang keempat, hadis yang ketiga, hadis ikatan 5. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Al-imamu ra'i wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kalau kita nak baca pendek, al-imamu ra' wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Jangan baca 'an ra'iyatihi. Gitu. Baca biar betul. Okay, baik, seterusnya hadis yang terakhir. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Itu hadis yang terakhir. Jadi 4 hadis ni. Yang pertama ijtanibu, yang kedua la an yahtati ba'dukum, yang ketiga kullukum ra'in, dan yang ketiga, yang keempat sab'atun yuzilluhumullah. Kalau baca ni betul-betul baca ataupun baca dengan rakaman pun boleh, tulis dengan rumi pun boleh, insya-Allah dalam ni awak akan dapat markah penuh, insya-Allah. Dengan izin Allah. Tinggal 3 minggu lagi dah buka sekolah ni. Ya, lebih kurang 3 bulan 10 hari ni berapa dah? Lebih dengan 3 minggu, 4 minggu lagi peperiksaan sebenar akan dilaksanakan. 10 minit dia bagi masa. Boleh baca insya-Allah. Kuatkan semangat. Ya, kuatkan mental dan fizikal awak untuk menghadapi peperiksaan ini. Tinggal berapa bulan lagi? Ada 3 bulan lagi. 9, sekarang 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 lagi lah. Ya, insya-Allah 5 bulan lagi awak akan menghadapi peperiksaan yang sebenar. Baik, selesai untuk kertas 1, kertas 2. Okay, baik, ada soalan sebelum kita pergi pada kertas 1. Saya buka kepada soalan dulu. Ya, ambil masa. Take 5 minit. Okay, jika ada soalan boleh chat sana. Okay, kita ada 216. Oh, memang sejarah. Ya, sejarah. Ni, saya okay, kita tak file 5 minit. Take file 5 minit. Okay, bolehlah nak pergi tandas ke, nak pergi mandi ke dulu, boleh, dipersilakan. Dan boleh juga dalam masa tu boleh tuliskan soalan di ruangan chatbot itu. Okay, silakan. Ustaz, saya nak tanya soalan. Okay, Alia, silakan. Siapa? Siti Ansyah, silakan Ansyah. Hadis tu, kita juga nakkan matikan baris yang terakhir kan, kita baca juga. Ya, betul Ansyah. Contoh kita baca An Abi Hurairah, matikan yang hujung tu. Jangan baca An Abi Hurairah ta. Okay. Dari segi markahnya, kita tak boleh sebut sini sama ada potong ataupun tidak. Tapi dari segi bacaannya, gitulah. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Radhiyallahu an. Jangan baca radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Jangan baca qala, qal. Kemudian, kalau sambung lagi, qalu, kalau ada qalu la ijtanibus sab'al mubiqat. Nabi katakan, ijtanibu. Jauhilah 7 perkara yang merosakkan ini. Qalu, dia kena baca qalu sebab jangan baca qal sebab lu tu ada mat, ada waw dengan ya tu kan, waw dengan alif. Qalu wa ma hun, jangan baca wa ma hunna. Gitu. Masih Aisyah? Ya, Ustaz. Sama. Okey, take file 5 minit. Silakan.
Assalamualaikum pelajar-pelajar, harap bersedia dengan bahan-bahan untuk kertas 1 sebentar lagi. Lepas pada rehat ni kita akan buat teknik menjawab untuk kertas 1. Pastikan alat tulis awak ada, buku nota dan sebagainya. Kalau ada apa-apa soalan boleh tuliskan kemudian nanti dekat hujung program ada soal jawab, nanti awak boleh kemukakan soalan. Terima kasih. Jika ada soalan boleh ni selepas pukul 15 minit selepas ni kita ada kuis 15 minit selepas kertas 1 mohon bersedia dengan kuis insyaAllah. Okey, saya jawab dulu soalan Syah. Syah kata kalau ikut Ustaz matikan tak payah sebut hu sebab dia macam ikut orang Arab cakap kot. Betul lah tu Syah, dah betul lah tu. Okey, ar-ra'iyati, jangan sebut hi, ar-ra'iyati. Ijtanibu sab'al mubiqat, jangan baca ijtanibu sab'al mubiqati. Gitu, betul kan Syah? Okey, ada soalan lain silakan kalau ada soalan sebelum kita mula kertas 1 pada pukul 1 nanti insyaAllah. Okey, kalau tak ada soalan, kalau tak ada soalan lain, saya akan teruskanlah untuk kertas 1. Okey, lagi 1 minit. Jika ada soalan, silakan. Okey, tak ada Okey, kita mulakan. Untuk kertas 1 bersedia. Jika ada modul gemilang, silakan sediakan modul gemilang. Kalau tak ada pun tak apa, sediakan buku teks dan juga catatan. Okey, sebab topik-topik ini perlu dicatat. Nanti sebagai panduan nanti awak boleh gunakan untuk peperiksaan sebenar nanti insya-Allah. Maksudnya bukan boleh bawa masuk periksa pun, tapi untuk dihafal, dibaca dan juga diulang kaji insya-Allah. Okey, baik. Okey, dah selesai. Dah sampai pukul 1. Start minum air sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey, perhatikan betul-betul sebab kita ada kuis. Pukul 1.15 saya akan sediakan 3 soalan lah untuk dijawab. Dia punya kaedah dia mudah je. Okay, jawapan siapa yang betul dan cepat paling pantas jawab dia dicek tu, maka nanti puan moderator akan catatlah siapa dia punya pemenang dia insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan kertas 1. Okey, kertas 1 dia ada 5 soalan sebagaimana yang telah dihantar oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, Lembaga Peperiksaan. Jadi dia ada 5 soalan. Soalan yang pertama iaitu ayat Al-Quran. Baik, ayat Al-Quran ataupun ayat kefahaman. Dia bagi satu contoh ayat begini. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Ayat. Okay, kemudian dia akan bagi ni soalan pertama, 2, soalan ketiga. Yang pertama A. Soalan yang pertama A. Dan B bersedia dengan tajwid. Okay, dalam format tak ada tapi bersedia dengan tajwid. Tajwid. B ataupun C. Tak kisahlah. Tapi bersedia dengan tajwid. Dan C bersedia dengan hadis. Okay, maknanya ini ayat, tajwid, hadis untuk soalan 1.
Okey, kaedahnya begini. Soalan ni memang ada dalam buku format. Soalan yang ayat ni. Dia bagi ayat, kemudian dia bagi penerangannya. Ayat di atas menjelaskan larangan perbuatan rasuah. Baru soalan kat bawah. Okey, soalan kedua. Yang kedua, yang ni dihantar oleh format yang telah dihantar oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Okey, 2A. Okey, 2A ni, 2A akidah. Okey, soalan 2 ni bahagian akidah. Akidah Islamiah. Okey, akidah Islamiah, dia tak beritahu pun tingkatan 4 ke, tingkatan 5 ke, bersedia dengan akidah Islamiah ni. Yang pertama A, contoh A, akidah tingkatan 4. B, akidah tingkatan 5. Tak kira lah sama ada A tingkatan 5 atau 4. Sebab cakupan konteks dia dipanggil. Cakupan konteks dia dalam buku teks tingkatan 4 dan 5 dan juga DSKP. Okay, ini adalah sumber rujukan. Ya. Baik. Apa lagi? Yang ketiga. Yang ketiga ialah fiqh Islamiah. Okay, fiqh Islamiah, fiqh Islamiah pula. Ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni dia ada 4 dan 5 juga. Okey, 4 dan 5 bermakna kalau tingkatan 4 kita ada apa? Kita ada haji dan umrah, kita ada sembelihan, kurban dan akikah, muamalat dalam Islam, kita ada solat sunat duha, solat sunat gerhana. Okay. Kumpulan solat sunat ni dia ada di akhir tingkatan 4 dan awal tingkatan 5. Jadi ni grup dia ni ambil perhatian. Ya. Di grup dia kita kaedah kita belajar ni kita tengok penekanan kat mana kita nak tekankan. Kalau solat sunat ni mungkin ada salah satu daripada solat sunat ni, antaranya solat sunat duha, solat sunat gerhana, solat sunat istikharah dan juga solat sunat tasbih. Itu kaedah dia. Dan dia mencakupi tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay. Dan seterusnya soalan nombor 4, sumbangan ataupun sirah tamadun dan tokoh. Baik, sirah tamadun dan tokoh, dia ada tokoh dia ni Muawiyah bin Abi Sufyan, contoh. Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang keduanya Abu Abbas As-Saffah. Yang ni Abu Abbas. Yang ni merupakan khalifah ataupun pemerintah dalam kerajaan. Okey, kerajaan apa? Umayyah, kerajaan Umayyah, Muawiyah, Abu Abbas ni kerajaan Abbasiyah. Okey, baik. Selain daripada nama-nama pemerintah ni, ambil perhatian juga kepada keunggulan tokoh-tokoh. Okay, keunggulan tokoh kita ada berapa? Ada 7. Okay, tokoh. Okay, 7 tokoh. Ya, 4 tokoh tingkatan 4, yang 4 mazhab tu. Dan tingkatan 5 ada 3. Yang pertama, Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kedua, Hasan Al-Banna. Dan yang ketiga, Profesor Ahmad Ibrahim. Yang ni tokoh untuk keunggulan tokoh. Berbeza dengan tokoh yang ini. Okay. Yang ni pun kena ambil salah satu ataupun 2 daripada tokoh-tokoh tersebut. Biar boleh faham betul-betul, barulah awak boleh fokus yang mana nak ditekankan. Okay. Dan seterusnya. Jangan main baca betul lah semua baca tu. Tapi penekanan tu kita nak tekankan kat mana? Okay, contoh akhlak Islamiah yang terakhir, soalan kelima. Akhlak Islamiah dia mula dengan apa? Tingkatan 4. Bermula dengan benar. Okay, bersikap benar, menjauhkan kemunafikan. Lagi khauf dan raja. Lagi apa? Wasatiyah. Lagi OKU, ya, beradab OKU dengan orang sakit, ya. Dan tingkatan 5 dimulakan dengan tawadhu'. Okay, kemudian istiqamah, kemudian alam sekitar dan diakhiri dengan mazmumah. Jadi yang ni pun kena perlu diberi perhatian. Wajaran markah dia, yang tu kita tak payah fikirkan. Sama ada dia 15 ataupun 10 ataupun 20, itu tak fikir. Yang penting kita tahu, ya, kita tahu dalam ni ada soalan kelima ada akhlak Islamiah sebagaimana format yang telah dihantar oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay, baik.
Terus kepada bagaimana cara kita nak menjawab soalan-soalan yang ada dalam soalan ataupun item-item ini. Biasanya kata tugas ada ni, nyatakan, kemudian ada jelaskan, kemudian terangkan, kemudian kemukakan hujah, kemudian kemukakan pandangan, dan ada juga huraian, huraikan. Tapi tak adalah, tak berlakulah cerakinkan. Tak berlakulah, biasanya jarang-jarang berlakulah cerakin. Itu antaranya. Okay, baik. Yang pertama dulu kita lihat bagaimana kita nak jawab soalan maksud. Okay, maksud. Nyatakan maksud rasuah. Contoh. Ini nyatakan. Nyatakan maksud rasuah ataupun apakah maksud rasuah. Kalau soalan nyatakan apakah maksud rasuah, okay, bagaimana cara nak jawab? Okay, Zikri, boleh tak nyatakan maksud rasuah Zikri? Okey, tanya Aisyah. Syah. Oh, Syah. Mana Syah tadi? Syah? Ya. Okey, Syah. Apakah maksud rasuah? Ya ni apa yang saya ingat tapi kalau salah sikit sorry. Tak apa. Cuba je. Suapan atau pemberian untuk membenarkan yang salah. Yang salah tu bukan perkataan yang betul dia, tapi maksudnya membenarkan yang salah dan Alah, saya tak ingat sangat lah Ustaz. Tak ingat. Tak apa. Memasukkan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Itu lah perkataan yang betul. Okey, baik. Dia penjawapannya tepat sekali. Ammar Hamsyari. Sembarang pemberian atas suapan tujuan masukkan kebenaran dan membenarkan. Itu betul Ammar. Dan jawapan Aisyah tadi pun sangat betul. Syah. Ya, tahniah Syah. Allah, mudah-mudahan Allah memberkati Aisyah, berjaya dunia dan akhirat dan A+ SPM. InsyaAllah Syah. Okay, terima kasih Aisyah. Okay, baik. Itu adalah jawapan untuk apakah maksud rasuah. Kalau apakah maksud rasuah, jawapan awak mesti lengkap. Contoh, ya, suapan atau pemberian, okay, yang bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Okey, jawapan awak dah tepat tadi Syah. Dan jawapan Ammar pun memang tepat. Okay, baik, untuk menjawab soalan maksud ni mesti lengkap begini sampai di bawah ni. Okay, sampai di kepalsuan. Sampai sini barulah dapat markah penuh 2/2. Jangan jawab pendek ya untuk maksud ni. Jangan jawab pendek je, suapan atau pemberian. Okay, kalau jawapan awak tak bertepatan dengan buku teks, contoh dapat suapan atau pemberian yang mengakibatkan seseorang itu memberi barang untuk mendapatkan tender, contoh. Awak bagi contoh. Itu tak nak. Contoh tak nak. Contoh kalau bagi contoh dia soalan yang lain pula jadikan contoh, kan? Yang ni dia nak maksud suapan atau pemberian yang bertujuan memasukkan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Barulah dapat markah penuh 2/2. Okey, baik. Selesai untuk maksud. Okey, baik. Selesai maksud, kita padamkan dia dulu. Sebab dia dah selesai kan? Maksud kita pergi kepada dua faktor. Okey, jelaskan dua faktor. Biar kita padam dulu. Biar dia masuk dalam kubur kejap. Okay, dalam kubur kejap maksud, dan kita dua faktor. Okay, kalau dua faktor ni, kalau diminta dua faktor, awak mesti jawab ataupun jawapan awak, dia ada satu kaedah mudah. Dia panggil dia punya formula dia. Kalau faktor ni, formula dia IKT. Okay, IKT. Apa IKT? IKT ialah iman yang lemah, kurang didikan agama dan terpengaruh dengan rakan yang tidak baik. Ini contoh IKT. Iman yang lemah, kurang didikan agama, terpengaruh dengan persekitaran ataupun terpengaruh dengan rakan yang tidak baik. Itu bagi menjawab soalan faktor, faktor punca sebab. Faktor punca sebab
dia punya panduan dia IKT. Ingat dia punya formula dia IKT. Iman yang lemah, kurang didikan agama, terpengaruh dengan rakan ataupun terpengaruh dengan persekitaran. Okay, baik, selesai faktor. Yang ketiga ialah, masuk dalam kubur kejap faktor. Kubur kejap. Okay, yang ketiganya kesan. Kesan ni dia ada dua. Satu kesan baik dan satu lagi kesan buruk. Kalau kesan baik, dia punya formula dia Sajimar. Okay, boleh rujuk dalam buku modul gemilang jika ada Sajimar. Modul gemilang di muka surat, di muka surat 6. Muka surat 6. Sajimar dan juga Benjimar. Okay, untuk penggunaan, sekejap azan. La haula. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, kita sambung Okay, baik, seterusnya sepatutnya kita ada soalan kuis. Okay, soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama, kedua dan ketiga. Terus jawab dan orang yang pertama jawab dengan baik, nanti minta moderator ambil pemenang Okay, soalan yang pertama saya nak highlight kepada soalan yang berkaitan dengan kertas 2 tadi dan juga kertas 1. Okey, soalan ni. Okey, soalan ni. Soalan yang pertama, senaraikan 2 bentuk kesalahan rasuah. Okey, yang pertama. Senaraikan 2 bentuk kesalahan rasuah. Soalan yang kedua, terangkan 2 keburukan rasuah kepada negara. Soalan yang ketiga, terangkan 2 pengajaran ayat. Saya ulang balik. Okey, yang pertama, senaraikan 2 bentuk kesalahan rasuah. Yang kedua, terangkan 2 keburukan rasuah kepada negara. Yang ketiga, terangkan 2 pengajaran ayat. Okey, baik. Itu soalan kuis. Untuk program ini. Dan boleh jawab di chat box dan minta moderator lah cari pemenang dia, insyaAllah. Cari pemenang dia yang terawal, yang betul dan terawal. Okey, baik. Kita teruskan lagi dengan 2 kesan tadi. 2 kesan, kesan buruk dan kesan baik. Kalau kesan baik, kesan baik, dia punya formula dia Sajimar. Ini kesan baik. Apa maksud Sajimar? Sajimar itu disayangi Allah. Sajimar, sa itu disayangi Allah.
jiwa tenang, marwah dipandang tinggi oleh orang lain. Gitu maksud dia, sajimar. Okey, baik, seterusnya. Apa lagi? Dia punya kaedah dia, formula dia. Untuk yang buruk. Okey, yang buruk benjimar. Okey, benjimar. Tadi sajimar. Sajimar, sa disayangi Allah, jiwa tenang, marwah dipandang tinggi untuk yang baik. Contoh soalan. Jelaskan dua kesan zakat. Okey, dua kesan zakat. Sajimar. Okey, jelaskan dua kesan rasuah. Benjimar. Okay, ben dibenci Allah, jiwa tidak tenang, marwah akan dipandang rendah. Itu kaedah ataupun formula dia untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan kesan. Okay, dah selesai kesan, dah selesai kesan, kita masukkan kubur, dalam kubur dia. Masuk kubur kejap kesan duduk bawah kejap. Okay, kita terus kepada dua cara mengatasi. Cara mengatasi, dia ada kaedah dia juga. Okay, dia cara mengatasi ini dia ada dua formula dia. Yang pertama mengatasi untuk diri sendiri. Contoh, jelaskan dua cara mengatasi rasuah. Diri anda lah, diri pelajar. Cara mengatasi yang pertama ataupun dia punya formula dia THB. THB ni apa? T ni, T apa? H apa? Tabung Haji Berhad, dia punya singkatan dia. THB ni, T tingkatkan amalan. Amalan apa? Amalan wajib dan amalan sunat. H, hadir majlis ilmu dengan guru yang bertauliah. B, bergaul dengan orang yang soleh agar kita jadi baik. Itu dia punya formula untuk diri sendiri. Dan formula untuk cara mengatasi untuk orang lain. Rakan anda terlibat dengan rasuah. Ya, rakan anda terlibat semua, bagaimanakah? Terangkan dua cara untuk mengatasi masalah tersebut. Dia punya formula, dia nasi lauk ayam. Okay, nasi lauk ayam. N tu apa? N, nasihat yang baik. L, lapor kepada pihak berkuasa. A, ajak rakan anda bertaubat ataupun ajak rakan anda menghadiri majlis ilmu. Dia punya formula mudah ya untuk menjawab soalan cara mengatasi. Okay. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan satu, contoh dulu. Okay, soalan satu, ayat yang pertama iaitu larangan rasuah. Okay, larangan rasuah sebagaimana soalan yang sebut tadi. Okay, biasanya soalan diberi. Okay, tengok cek dulu jika ada jawapan tadi. Dah ada jawapan ke? Okay, bagus. Maknanya anda ni memang alert. Okay, memberi rasuah. Okay, Siti Aisyah meminta Syed Amal. Okay, Alia Maisarah. Okay, Alia pengajaran tapi atas tak ada Okay, satu meminta atau menerima rasuah, menawarkan atau memberikan rasuah. Okay, nanti minta moderator cari pemenang insyaAllah. Okay, saya nak teruskan ini dulu. Nak habiskan ini dulu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Okay, jangan kamu makan harta orang lain dengan cara yang salah. Kalau di sini ada garis di bawah ni, dia kata nyatakan pengertian ataupun maksud ataupun pengertian perkataan bergaris di bawahnya. Bil batil dengan cara yang salah. Jangan kamu makan harta dalam kalangan kamu dengan cara yang salah. Okay. Dengan cara yang salah apa dia? Watuddu biha ila hukam. Kamu beri rasuah. Kamu membayar rasuah. Kamu menyogok rasuah. Kepada siapa? Kepada hakim. Okay. Dalam ni dah ada kesalahan. Kesalahan apa? Menyalahgunakan kuasa, mencuri, merompak dalam ni. Okay, baik. Dan apabila ayat begitu, dia sertakan sekali dengan pernyataan begini bawah ni. Baik, yang ni bukan saja-saja tahu. Okay, pernyataan ini awak boleh ambil untuk jawab pengajaran ayat. Contoh. Okay, rasuah. Rasuah untuk menjawab pengajaran ayat dah dapat dah. Kita hendaklah menjauhi perbuatan rasuah agar hidup dia berkati Allah. Kita hendaklah berusaha mencari harta yang halal agar dirahmati Allah. Itu contoh. Perhatikan ini. Kalau tak jumpa kat sini, cari di soalan nombor 1. Dia ada di sini. Itu cara kaedah
Kita nak jawab soalan pengajaran ayat. Baik, selesai ayat yang pertama. Kita pergi kepada ayat yang kedua, iaitu memahami sunnatullah. 3 tempat faham betul ayat ni, awak akan dapat jawab. Soalan datang macam mana pun awak akan dapat jawab dengan baik. Ayat ni berkaitan dengan sunanun. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard. Baik, ayat ni Allah menyebut bahawa sesungguhnya telah berlaku telah berlaku sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah, apa maksud sunnah-sunnah ni? Iaitu ketetapan. Sunanun ni maksudnya ketetapan ataupun sistem peraturan. Sistem atau peraturan Allah yang telah ditetapkan. Kalau soalan tanya, apakah maksud sunnatullah? Sistem atau peraturan Allah yang telah ditetapkan dan tiada siapa yang boleh mengubahnya. Yang pertama, dan nak jawab soalan pengajaran ayat dah dapat lah. Kita hendaklah meyakini dengan sunnatullah agar hidup diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fasiru. Fasiru maka mengembaralah di atas muka bumi. Mengembaralah. Jadi soalan pengajaran ayat, kita hendaklah berusaha mencari ilmu, mencari apa yang ada di atas muka bumi untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ayatnya bergaris di bawahnya, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu lemah. Wala tahinu, jangan kamu lemah, jangan kamu sedih. Baik, ayat ni juga berkaitan dengan yang pertama sekali, kita nak mengkaji. Nak mengkaji umat terdahulu yang telah dibinasakan. Yang telah dibinasakan, dan satu lagi umat terdahulu yang berjaya. Ada juga yang berjaya. Antaranya yang berjaya, pasukan tentera Talut dan Jalut. Antara Talut dengan Jalut itu berjaya dalam peperangan tersebut. Sebab apa? Sebab mereka mempunyai ilmu pengetahuan. Itu berkaitan dengan ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, iaitu ciri-ciri mukmin berjaya. Ciri-ciri mukmin berjaya ni, perhatikan kepada 7 perkara yang berkaitan dengan kejayaan seorang mukmin. Yang pertama, al-mu'minun. Yang kedua ialah salatihim khashi'un. Tiganya apa? Tiganya al-laghwi mu'ridun. Menjauhi perkara yang sia-sia. Itu ciri-ciri mukmin berjaya. Siapa lagi ciri mukmin berjaya? Lizakati fa'ilun. Siapa lagi? Li furujihim. Mereka ni menjaga marwah mereka. Siapa lagi? Mereka ini ialah li amanatihim wa ahdihim ra'un. Menjaga amanah dan juga menunaikan janji. Dan yang terakhirnya ialah salawatihim yuhafizun. Dia ada 7. Kalau soalan kata jelaskan dua ciri-ciri mukmin yang berjaya, senang je lah. Yang pertama dah tahu dah. Al-mu'min, orang yang beriman. 2, solat dengan khusyuk. 3, meninggalkan perkara sia-sia. 4, mengeluarkan zakat. 5, menjaga maruah mereka. 6, menjaga amanah dan juga janji, menunaikan janji. 7, iaitu orang yang menjaga solatnya. Kalau pengajaran ayat, mudah. Kita hendaklah solat dengan khusyuk. Hendaklah, mesti dengan mulakan dan kita hendaklah. Kalau kita kata, di sini kan, di lizakati fa'anun. Awak jawab, kita haruslah. Awak tak nak, kita hendaklah. Saya nak guna haruslah. Boleh ke? Di satu tempat boleh dan pada satu tempat tak boleh. Contoh awak guna, kita haruslah mengeluarkan zakat. Salah. Sebab zakat ni bukan harus. Zakat ni adalah wajib. Oleh itu, kita mulakan dengan pengajaran ayat tu, kita mulakan dengan kita hendaklah. Itu berkaitan dengan ayat tingkatan 5, iaitu ciri-ciri mukmin berjaya. Seterusnya, sebelum kita pergi pada ayat yang ketiga, ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada, saya cek dulu soalan. Tak ada Tak ada. Cek dulu, jika ada. Okey, tak ada setakat ni insyaAllah. Okay, baik, kita teruskan. Okey, Muhammad Safwan dah jawab, Alhamdulillah. Nanti saya mintalah moderator ataupun guru yang berkaitan untuk mencari pemenang dia, insyaAllah. Okay, baik, seterusnya kita lihat. Aja'antum siqayatal hajj. Ayat berkaitan dengan memahami sunnatullah. Baik, faham betul-betul sunnatullah ini, bukan sunnatullah, memahami
fiqh al-awlawiyat, keutamaan dalam tindakan. Okey. Jadi tiga konsep ataupun tiga perkara yang kena faham. Yang pertama, sahabat selepas pembukaan Kota Mekah mereka berbincang. Mana nak utamakan? Sama ada nak memberi minum kepada jemaah haji ataupun imaratul Masjidil Haram, imarahkan Masjidil Haram. Ketiganya wajahada fi sabilillah, jihad pada jalan Allah. Tiga ni, kalau nak jawab soalan asbabun nuzul contoh. Nak jawab asbabun nuzul, sahabat tulis dulu. Jawab dalam bentuk poin juga Jawab bentuk poin juga. Begini contoh. Ini dalam buku teks. Menurut Nu'man bin Bashir terdapat beberapa orang sahabat berbincang tentang amalan yang mereka utamakan selepas pembukaan Kota Mekah. Terdapat sahabat yang akan menunaikan kepada memberikan minum kepada orang yang menunaikan haji. Kemudian ada juga sahabat yang akan menumpukan usaha kepada memakmurkan Masjidil Haram, dan ada juga yang sahabat berjihad fi sabilillah. Tiga perkara ni perlu ada dalam jawapan jika ada asbabun nuzul. Jika ada lah. Jika tak ada, tak apa. Baik. Mudah jawab. Contoh. Asbab nuzul. Itu sebab turun ayat. Asbabun nuzul. Noktah bertindih. Dash. Sahabat berbincang tentang keutamaan antara orang yang menunaikan haji, memakmurkan masjid dan jihad fisabilillah. Yang kedua, Sayyidina Umar mendengar perbualan sahabat tersebut lalu mengadu kepada Rasulullah dan turunlah ayat ini. Itu asbabun nuzul. Begitu kaedahnya. Kalau pengejaran ayat, kita hendaklah mengutamakan keutamaan yang lebih utama. Contoh, kalau mak dengan kawan, siapa nak utamakan? Mak lah. Kalau fardu ain, fardu kifayah, kita mesti utamakan fardu ain. Kalau ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah, utamakan ilmu fardu ain. Contoh, kalau yang semasa ilmu perubatan dengan ilmu geografi, utamakan ilmu perubatan. Khususnya dalam menangani COVID-19 ini. Gitu kaedahnya. Baik, tajwid. Tajwid yang ni hanya contoh, bukan soalan sebenar, tapi contoh. Saya ulang lagi sekali, contoh jika ada. Contoh. Anda dikehendaki menulis nombor soalan dan jawapan yang betul A atau B sahaja. La yu'minun, apa hukum dia? Hukum dia A. Kan jawapan dia tulislah. 1 A, 2 B. Gitu. Itu jika ada. Jika ada. Dalam format tak ada, tapi jika ada, saya ulang balik. Jika ada, dan harap calon-calon semua beri perhatian yang serius sikit lah berkaitan dengan tajwid ni, terutamanya yang berkaitan dengan maksilah qasirah, maksilah tawilah, qalqalah, semua tu. Ini contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan tajwid. Ni contoh, bukan yang sebenar, contoh. Contoh mad lazim, al-dhalli ni apa dia? Mad lazim, kalimi musaqal, lahu ma ni maksilah tawilah, qadalakum, qalqalah sughra. Ini semua ni kena ambil perhatian. Semua ni ada dalam buku MG. Saya rasa semua dah ada buku MG ni kan? Modul Gemilang. Rujuklah dekat sana. InsyaAllah. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua, iaitu apa? Iaitu mana tadi? Dah hilang. Aja'altum siqayah. Dah tadi. Iaitu memahami keutamaan dalam tindakan. Baik, tajwid dah disentuh tadi, dan kita pergi kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dia ada 4, iaitu hindari dosa besar. Hindari dosa besar, kemuliaan berdikari, setiap orang ialah pemimpin, 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Kita pergi dulu hadis yang pertama. Hadis yang pertama iaitu menghindari dosa besar. Ayatnya ataupun hadisnya dia sama dengan ayat tadi. Dia akan kemukakan kemukakan hadis, dan dia akan kemukakan juga penyataan hadis. Kalau pernyataan hadis, baca pernyataan betul-betul dan bulatkan isi dia. Dalam ni isi dah kita dah dapat lah. Isi kan menjelaskan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Dah boleh jawab pengajaran hadis. Kita hendaklah menjauhi perbuatan dosa besar agar hidup kita berkat dunia dan akhirat.
Okey, faham betul hadis saya. Okey, Ustaz nak fahamkan hadis ni supaya nanti datang hadis ni awak boleh jawab dengan baik nanti insya-Allah. Yang pertama disebut sebagai an Abi Hurairah radhiyallahu an sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 golongan yang merosakkan. 7 tu siapa? 7 tu ialah yang pertama ialah orang yang syirik, ya, orang yang syirik kepada Allah, asyirku billah. Yang kedua apa dia? Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh, yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan yang hak. Yang keempat makan riba. Yang kelima makan harta anak yatim, bukan makan harta anak Muhammad yatim. Muhammad yatim tu nama orang. Wattawalli yaumaz zaf, lari daripada medan perang. Dan yang terakhirnya ialah waqadhful muhsanat, menuduh perempuan baik berzina. Okay, baik, jika ada soalan, contoh soalan. Jelaskan ataupun senaraikan dosa-dosa besar selain daripada syirik kepada Allah. Selain daripada syirik kepada Allah. Boleh je lah. Sihir, membunuh, makan riba, makan harta anak yatim, akan lari daripada medan perang, dan qazaf, iaitu menuduh perempuan baik berzina. Kalau tanya syirik, apa maksud syirik? Syirik ialah menyekutukan Allah dengan benda lain, ya, pada zat, sifat dan af'al. Jadi awak dapat faham hadis ni, akan dapat jawab dengan baik insya-Allah. Okay, baik, pengajaran hadisnya macam mana? Kita hendaklah sentiasa memelihara diri daripada syirik, kerana syirik boleh merosakkan akidah. Ini untuk pengajaran hadis. Okay, sebagaimana kita jawab pengajaran ayat tadi. Okay, baik, hadis yang kedua nak tekan kat sini ialah hadis setiap orang ialah pemimpin. Okay, kalau dikata setiap orang pemimpin ni, awak faham betul hadis ini iaitu pemimpinnya siapa? Ya, pemimpinnya ialah yang pertama pemimpin masyarakat. Al-imam. Imam tu disebut pemimpin dalam masyarakat. Awak mungkin satu masa sebagai ketua kampung, sebagai wakil rakyat, menteri besar, menteri kecil semua tu, maka kamu akan dipersoalkan. Maknanya pemimpin itu akan dipersoalkan di atas kepimpinannya. Siapa lagi? Warrajulu, lelaki ataupun suami, ya, dipersoalkan di atas kepimpinannya. Wal mar'ah, perempuan ataupun isteri, dipersoalkan kepimpinannya. Adakah dia ni menjaga anak-anaknya dengan baik, memimpin anak-anaknya dengan baik. Tu isteri. Kemudian siapa lagi? Wal khadim, bekerja sebagai apa? Sebagai kontraktor ke, sebagai jururawat ke, juruletih ke, jurulatih ke, semua tu, maka mereka ini akan dipersoalkan di atas kepimpinan mereka. Okey, baik. Jadi ingat bahawa 5 kepimpinan itu akan dipersoalkan di atas kepimpinannya. Okey, baik. Selesai berkaitan dengan pemimpin. Ni 5 ni. 5 ni akan dipersoalkan. Okay, contoh tadi yang sebut pemimpin, suami, isteri, pekerja, anak ni, semua ni dipersoalkan di atas kepimpinannya. Mereka perlu menjelaskan ataupun melaksanakan kepimpinan mereka itu. Baik, soalan yang kedua. Okey, sebelum pergi soalan 2, ada soalan jika ada? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Okey, baik. Kita tulis pada soalan kedua. Okey, saya tengah check dulu jika ada soalan. Okey, Siti Aisyah. Ustaz Sazah, soalan tajwid memang tak keluar kan masa exam nanti, SPM. Sebab exam yang kita jawab sebelum belajar secara peribadi tu tak ada. Dan nota Ustaz share 5 soalan tak ada bidang tajwid. Okey, baik Aisyah. Okey, soalan untuk exam sebenar ke, yang tak sebenar ke, ataupun ni ada soalan tajwid, bukan ada, maksudnya kena beri penekanan kepada tajwid. Walaupun dalam PDP tak pernah belajar kan. Tapi biasanya guru ajar jugalah. Mungkin terlepas pandang ke,
tajwid memang ada dan kena ditekankan untuk tajwid. Ya, Ammar Hamsyari makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim tu sebagai satu perkara ataupun dosa besar. Ya, dosa-dosa yang perlu dijauhi, dihindarkan. Okey, baik. Yang lain tak ada Baik, soalan lain tak ada. Ya, seulang lagi sekali. Aisyah, tajwid kena baca juga. Tengok sebab ada dalam buku teks dan juga ada dalam DSKP. Kemungkinan besar juga ada dalam soalan nanti. Ya, cakupan dia merangkumi buku teks dan juga merangkumi DSKP. Baik, soalan 2, akidah Islamiah. Okay, akidah Islamiah dia ada beberapa topik-topik yang berkaitan dengan akidah ini. Okay, akidah ni dia ada Al-Muntaqim, Al-Jabbar, nama-nama Allah dan perkara yang batalkan iman, dan satu lagi ajaran sesat di tingkatan 4. Ya, ajaran sesat tingkatan 4. Baik. Ni kaedah dia nak baca buku Baik, sekarang ni kita ada Al-Muntaqim, Al-Jabbar. Ni nama-nama Allah. Tingkatan 5 ada Asy-Syahid dan juga ada Ar-Raqib. Dia ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ni grup dia ni ambil satu ataupun dua topik untuk ditekankan. Maksudnya grouping dia tu antaranya kena beri penekanan ya. Okey, baik, itu antara nama-nama Allah. Contoh Al-Muntaqim. Ya, dia punya short form dia apa? MB, Menteri Besar. Apa ni Menteri Besar? MB tu. Muntaqim ialah Allah Maha Pembalas dan melimpahkan azab kepada orang yang melampaui batas. Itu untuk memudahkanlah, mudah. Dia tak wajib pun, ya. Hafal tu penting. Al-Jabbar, Jabbar JP, Jabatan Pengangkutan. Jabbar ialah Allah Maha Perkasa. Syahid SS, Allah Maha Menyaksi. SS, Syahid Saksi. Raqib, Allah Maha Mengawasi. RW, ya, Maha Mengawasi, ya, RW. Ataupun pulanglah mana yang mudah bagi awak untuk mengingat ataupun menghafal fakta-fakta tersebut. Itu berkaitan dengan nama-nama Allah, Al-Muntaqim, Al-Jabbar, Asy-Syahid dan juga Ar-Raqib. Baik, selain daripada itu tingkatan 5 kita ada Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, di dalam ni ada apa? Syiah. Dalamnya ada Khawarij. Di dalam ni ada Mu'tazilah. Yang ni ada perbezaan dan juga pandangan-pandangan yang tertentu. Baik, kita pergi dulu kepada Al-Muntaqim. Apa maksud Al-Muntaqim? Al-Muntaqim ialah Allah Maha Pembalas dan memberi pembalasan, ya, dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas. Ya. Sampai sini baru dapat markah penuh. Kalau sampai sini baru dapat 1 markah. Ya, Allah Maha Pembalas, sampai sini baru dapat 2/2. Okey, boleh ya? Okey, baik. Yang ni contoh kefahaman Allah mengenai nama Allah Al-Muntaqim. Dia ada dalil. Okey, ni dia punya kefahaman di atas ni. Okey, contoh, ya, nama kefahaman Allah Al-Muntaqim. Contohnya apa? Contohnya kefahaman Allah Al-Muntaqim, Allah memberikan pembalasan dengan siksaan neraka terhadap orang yang menolak peringatan Al-Quran. Okay, yang ni dia kefahaman. Berbeza dengan tadi, itu pengertian. Okay, kalau kefahaman ni, mesti ada ni, orang yang menolak peringatan Al-Quran. Barulah dia merujuk kepada kefahaman Allah Al-Muntaqim. Sama juga Allah Al-Jabbar pun, dia ada kefahaman nama-nama Allah Al-Jabbar. Okay, kalau Allah Asy-Syahid, dia ada nama-nama Allah Asy-Syahid. Bukti Allah Asy-Syahid, bukti Allah Ar-Raqib. Okey, baik, perkara yang membatalkan iman. Perkara yang membatalkan iman, ingat 3 perkara ni. Okey, intiqad, perbuatan dan juga perkataan. Perkataan mesti contoh. Ya, ingat contoh dia. Perkataan ni dia ada 3 perkara, 3 kaedah batal iman. Dengan perkataan iaitu penafian, pengakuan dan juga persendaan. Kalau persendaan apa dia? Persendaan, tulis pengikat kata. Dia kata jawapan awak tulis Bilal itu menyalak macam anjing.
Maksudnya itu persendaan. Dia mempersendakan bila itu azan. Itu dari sudut persendaan. Okey, dari sudut intikad ni dia ada 4. Intikad uluhiyah, an-nubuwah, al-ghaibiyah dan juga al-syariah. Kalau al-uluhiyah mestilah kena berkaitan dengan uluhiyah. Contoh nyatakan perkara yang membatalkan iman dari sudut intikad, ya, dalam aspek apa? Aspek uluhiyah. Ya, tidak percaya kepada Allah. Ataupun mengakui ada Tuhan lain yang mentadbir alam. Itu dari segi uluhiyah. Dari segi an-nubuwah pula, nabi-nabi ini tidak percaya kepada Nabi, ya, ingkar dengan perutusan Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara yang membatalkan iman. Baik, seterusnya kita pergi kepada ajaran sesat. Kalau ajaran sesat ni, kita nak jawab ajaran sesat dari sudut takrif dia, jawapan awak mestilah lengkap sampai sini. Didakwa ni mesti ada. Ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam, sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Sampai sini baru dapat markah penuh 2/2. Dari sudut ciri-cirinya pula, ciri-cirinya mestilah merujuk kepada apa? Tengok ciri ajaran sesat. Ciri ajaran sesat, kalau kita nyatakan ataupun jelaskan 2 ciri ajaran sesat, mestilah merujuk kepada aspek apa? Kalau aspek Quran dan hadis, ini jawapannya. Contoh, memahami Al-Quran dan mentafsir dengan logik akal, tidak berdasarkan dalil, meyakini bahawa terdapat Al-Quran lain yang tersembunyi. Ini dari segi ciri-ciri ajaran sesat dari sudut daripada aspek Quran dan hadis. Dari aspek lain, aspek akidah, contoh aspek akidah mengaku menjadi Nabi. Dari segi aspek lain pula, aspek ibadah, menolak kewajipan ibadah fardu, solat hanya dengan niat. Itu ikut aspek. Itu sudut ajaran sesat. Baik. Apa lagi yang berkaitan dengan akidah Islamiah ni? Iaitu perkara yang berkaitan dengan syahid tadi tingkatan 5 kita dah bincangkan, dah diperhalusi takrif ahli sunnah wal jamaah. Kalau minta takrif ahli sunnah wal jamaah, jawapan calon mesti lengkap. Ada majoriti umat Islam. Ini KKSM yang baru, KSSM yang baru. Kumpulan majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, menerusi para sahabat dan tabi'in serta tabi'in dalam prinsip akidah, syariah dan akhlak. Begitu. Contoh baik, ini adalah tarif. Tarif mesti sampai sini baru dapat markah penuh 2/2. Baik, kita pergi kepada soalan yang ketiga, iaitu ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni dia ada apa? Tajuk-tajuk dia. Antaranya haji dan umrah, korban dan akikah, sembelihan, muamalah Islam, dan ditutup dengan apa? Ditutup dengan tingkatan 4, ditutup dengan solat sunat. Dibuka tingkatan 5 pula dengan solat sunat istikharah dan solat sunat tasbih. Jadi ini adalah grup solat. Grup solat ni cuba ambil penekanan 1 ataupun 2 berkaitan dengan solat. Baca dia punya kaifiat. Kaifiat ni cara-cara nak solat. Cara-cara solat tasbih macam mana? Cara-cara solat istikharah. Maksud solat sunat istikharah. Itu antara soalan-soalan yang bakal ditanya dalam peperiksaan nanti, insya-Allah. Baik, seterusnya apa lagi yang berkaitan dengan berkaitan dengan haji dan umrah. Kita ambil satu contoh, nak jawab soalan perbezaan. Kalau nak jawab soalan perbezaan, mestilah jawab dalam bentuk, dalam kotak macam ni. Buat kotak cantik-cantik, ya. Kemudian tengok aspek dia. Aspek dia. Haji, umrah. Aspek dia ke mana? Contoh, waktu. Waktu bulan haji, kalau umrah bila-bila masa. Haji ada wukuf, umrah tiada wukuf. Dari segi wajib haji pula, haji ada melontar, umrah tiada melontar. Itu segi dalam sudut soalan ataupun jawapan yang berkaitan dengan perbezaan. Perbezaan mesti setara. Contoh setara pun macam mana? Setara ni maksudnya dikerjakan pada bulan tertentu ni dia setara dengan bila-bila masa ni. Yang ni jangan jawab bila-bila masa ni di bawah. Jangan jawab sini. Kalau di sini dia jadi salah. Satu ni salah.
Dapat markah 1 je lah, 1/2 yang atas tu. Begitu keadaannya. Okay. Baik, soalan haji dah selesai. Kita pergi kepada okey, ni antara kaifiat kaifiat solat sunat istikharah. Satu contoh je lah. Yang lain tu boleh rujuk buku. Contoh, dia kata jelaskan kaifiat solat sunat istikharah. Kaifiat ni sekurang-kurangnya, walaupun awak tak dapat semua, dapat sikit dia pun boleh. Niat, tulis je, niat solat sunat istikharah. Bilangan rakaatnya 2, 4, 6 atau 8. Dan yang ketiganya digalakkan secara bertemu. Awak dapat hafal 3 perkara ni pun dah cukup baiklah untuk kaifiat solat sunat duha, solat sunat istikharah, solat sunat tasbih dan solat sunat gerhana. Okey, dari sudut perkahwinan dari sudut perkahwinan pula kita lihat satu contoh hukum perkahwinan dalam Islam. Okay, kalau hukum perkahwinan ni jawapan awak hukum perkahwinan dia ikut situasi. Kalau situasi harus, apa dia situasi harus? Okay, harus berkahwin apabila apa? Apabila tiada desakan atau halangan. Okay. Dari segi sunat. Okay, kalau ada sunat, sunat mesti ada 2 jawapan ini. Contoh Contoh jawapan yang pertama, mesti ada keinginan. Dia nak kahwin. Nak kahwin dan mampu. Jangan tambah S kat belakang tu jadi lain. Keinginan berkahwin dan mampu. Tetapi makro, keinginan nak kahwin tetapi tidak mampu. Beza kan? Tetapi tidak mampu. Highlightkan ataupun perhatikan perkara-perkara berikut. Okey, selesai perkahwinan, kita pergi kepada soalan keempat. Okey, soalan keempat berkaitan dengan sirah, tamadun dan tokoh. Okey, baik, sirah dan tamadun dan tokoh ni bagaimana di awal tadi disebutkan, Khulafa ar-Rashidin. Khulafa ar-Rashidin dia ada beberapa orang pemerintah, bukan beberapa, ada 4. Okey, 4 pemerintah. 1, 2, 3, 4. Iaitu bermula dengan siapa? Bermula dengan Imam Ahmad Hanbal, diikuti dengan Imam Malik, tak susun tapi tak apa, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i di nombor 3. Ini pun sama ada 4. Bermula dengan Muawiyah, Abbasiyah pun sama, Abu Abbas Safah. Di samping 4 ni, dia ada tokoh-tokoh Islam, tingkatan 4 ada 4 orang dan tingkatan 5 ada 3 orang. Kena antara ni kena ambil perhatian juga, beri penekanan juga. Tokoh-tokoh tersebut. Kita ambil satu contoh satu contoh tokoh. Tokoh siapa? Antaranya ialah ni. Antaranya antara kita pencapaian Khulafa ar-Rashidin, kita cari tokoh antaranya riwayat hidup ataupun soalan kita nak menjawab soalan dia, jelaskan riwayat hidup Muhammad Al-Fatih contoh. Riwayat hidup Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ni dia ni merupakan tokoh dalam kerajaan Uthmaniyah. Dia berbeza dengan tokoh yang ada dalam keunggulan tokoh tu. Walaupun katalah tokoh ni dah masuk dalam periksa, dan jangan abaikan juga 7 tokoh keunggulan tokoh itu bermula dengan Salahuddin Al-Ayyub, bermula dengan 4 mazhab, bermula dengan tokoh keunggulan 4 mazhab, Salahuddin Al-Ayyubi, Hasan Al-Banna dan juga Profesor Ahmad Ibrahim. Untuk menjawab soalan riwayat hidup, sekurang-kurangnya awak hafal 4 ni. Yang pertama, nama penuh. Yang kedua, tarikh lahir. Yang ketiga, tarikh mangkat. Yang ketiga, yang keempatnya, tempoh pemerintahan. Ini bagi tokoh yang memerintah. Tetapi bagi keunggulan tokoh-tokoh tu, di yang keempat ni kena hafal juga kunyah. Kunyah. Gelaran ataupun merujuk pada keturunan itu, kunyah. Kunyahnya contoh Abu Abdullah. Contoh. Itu contoh bagi tokoh keunggulan ataupun ni tokoh-tokoh yang keunggulan tokoh-tokoh 4 mazhab contoh. Dan soalan yang kelima. Soalan kelima berkaitan dengan akhlak Islamiah. Akhlak Islamiah. Nak cek jika ada soalan.
Okey, ada soalan tak setakat ni? Okey, Tajwin Aisyah Ammar Hamsyari. Ammar ni guru ke murid? Tapi selalunya soalan tu ada 2 baris panjang je. Ustaz? Tak faham ni Ammar. Tapi selalunya soalan tu ada 2 baris panjang je. Tak faham, nanti Ammar perjelaskan. Okey, baik, ada soalan selain daripada yang ada dalam chat ni? Okey, yang soalan perbezaan haji dan umrah tadi. Okey, baik. Mar, kalau nak jawab soalan perbezaan, selain daripada jawab dalam kotak, boleh juga jawab dalam 2 baris panjang. Saya tak faham. Okey, selain daripada kotak, boleh juga jawab dalam bentuk poin. Okey, bentuk poin. Poin pun boleh. Contohnya macam ni, Mar. Contohnya jawab perbezaan di antara haji dengan umrah. Haji dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Sedangkan umrah dilaksanakan pada bila-bila masa. Okey, noktah. Isi kedua pula, poin kedua. Poin kedua, haji ada wukuf, umrah sedangkan umrah tiada wukuf. Poin yang ketiga, haji ada melontar sedangkan umrah tiada melontar. Begitu. Okey, terima kasih Fauzan yang memberi pencerahan itu. Okey, baik, kita sambung lagi soalan yang kelima, iaitu yang berkaitan dengan akhlak Islamiah. Okey, akhlak Islamiah dia kita ada bersikap benar, menjauhkan kemunafikan, khauf dan raja. Kata 4, orang sakit, adab orang sakit dan OKU, wasatiyah. Okey, tawadhu, istiqamah, alam sekitar, penenang minda, sifat mazmumah. Kita ambil satu contoh je. Okey, yang lain insya-Allah boleh perhalusi ataupun boleh tekankan di rumah masing-masing. Okey, apa maksud sikap benar? Sikap benar ni ialah jawapan awak mesti lengkap sampai sini. Tidak berdusta baru satu markah. Tidak bersultan dari segi perkataan, perkhabaran dan perbuatan. Mesti lengkap sampai sini, barulah dapat markah penuh 2/2. Okey, baik. Satu contoh tu je kot. Okey, nak contoh yang lain lagi? Okey, contoh yang lain lagi. Okey, yang lain lagi ada tak berkaitan dengan sikap benar? Dah selesai tadi. Okey, yang ni tuntutan bersikap benar. Okey, benar dalam apa? Okey. Contohnya terangkan 2 tuntutan bersikap benar. Dia punya soalan. Okey, benar dalam apa? Dalam tutur kata. Benar dalam kemauan, cita-cita. Yang ni kena hafal. Yang ni memang tak ada pil lah. Pil untuk jawab ni. Kalau dia ada kat kedai tu memang laku sangat lah kan. Tapi kena hafal lah insyaAllah. Okay, contoh-contoh Rasulullah bersikap benar. Okay, itu adalah antara perkara-perkara yang perlu ditekankan. Okay, khauf dan raja. Okay, dia punya konsep dia. Okay, khauf, takut kepada kemurkaan dan azab Allah. Maka raja mengharapkan keredaan Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah. Ingat kata kunci dia. Takut kepada kemurkaan Allah. Yang ni mengharapkan keredaan Allah. Ada kata kunci ni, insya-Allah awak akan dapat markah untuk akhlak Islamiah. Dan yang terakhir iaitu kebat. Okay, kebat yang bagi satu contoh soalan contoh soalan syirik merupakan kezaliman besar. Okay, soalan hadis. Syirik merupakan kezaliman besar. Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Baik, untuk kebat ni mesti ada isi yang lengkap dan mesti dihuraikan isi tersebut. Dan huraian ini mesti dihuraikan dengan lengkap. Dan ketiga-tiga ni mesti disimpulkan. Kita ambil satu contoh jawapan. Contoh jawapan kebat. Soalan tadilah. Okay, hujah saya. Okay, kenapa saya mulakan dengan hujah saya? Sebab kita nak menyedapkan ayat. Kita pernah baca Yasin kan? Yasin, Al-Quranul Hakim. Allah turunkan ayat tu dengan memulakan dengan surah Yasin. Para mufassirin tak boleh nak sebut apa, tak boleh nak nyatakan apakah maksud Yasin itu. Tetapi ada satu tafsir menyebut bahawa
Orang-orang Arab ni dia suka kepada sastra-sastra, kepada puisi-puisi yang puitis, yang sedap didengar. Kan? Jadi untuk menyedap ayat tu saya masukkan hujah saya ataupun pada pendapat saya pun boleh. Kalau tak tulis boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Ya, awak allergic. Kalau tulis hujah saya akan jadi pening. Tak apa, jangan tulislah. Okay? Jangan tulis pada pendapat nenek saya yang baru berkahwin minggu lepas. Itu memang salah lah. Sebab itu pendapat nenek kita. Ya, nenek kita yang baru bersalin minggu lepas, anak kembar 5 contoh. Okay. Baik. Dah, saya tu kita pergi kepada isi. Yang ni isi. Isi ni, okay, isi ni boleh digunakan untuk satu ayat isi. Okay, kalau nak sambung, boleh. Tak ada masalah. Tak nak hal ini. Okay, kalau tulis hal ini saya tak boleh dah start. Tulis hal ini saya jadi pening. Hal ini saya akan jadi muntah, allergic dengan hal ini. Tak tulis, sambung je terus, boleh. Cuma yang tak naknya di sini, kalau titik ke sini, awak sambung dengan selain itu. Tak mau. Selain itu. Salah. Bukan salah, tak mau. Okay. Yang kedua, selanjutnya. Okay. Selanjutnya pun tak nak. Hujah saya yang ke-32 pun tak nak. Okay. Sebab dia akan jadi isi yang baru. Akan menyebabkan dia akan jadi rosak isi ke atas. Okay. Kemudian diteruskan lagi dengan kesannya. Boleh juga faktor KFC tu kan. Faktor. Boleh juga ciri. Boleh juga hikmah. Boleh juga dalil. Semua ni untuk huraian lanjut. Dan ditutup dengan oleh itu. Tak nak oleh itu. Tak suka lah oleh itu. Saya nak suka kesimpulan. Apa boleh kesimpulannya? Tuntasnya bergantung kepada kreativiti anak-anak semua. Okay, baik. Dah selesai. Selesai untuk soalan kebat. Maka berakhirlah. Ni contoh contoh kita nak apa ni? Kebat tadi kita nak catatkan isi-isi tu, kita boleh catatkan lah. Berkaitan dengan isi-isi. Okay, baik. Selesai itu. Maka saya rasa berakhirlah ya taklimat kita pada tengah hari ini. Dah tengah hari pada tengah hari ini. Dan jika ada soalan, jika ada Danish, bagus Danish, KFC, kesan, faktor dan contoh. Ciri pun boleh KFC, ciri pun boleh, dalil pun boleh, contoh pun boleh, terpulang. Pada kreativiti. Jadi saya rasa di situ saja, sampai situ saja. Dan jika ada soalan boleh kemukakan soalan. Dan jika mohon maaf jika ada salah dan silap, ada fakta yang tak tepat, mohon maaf pada semua. Dan ada soalan, saya buka soalan lah insyaAllah. Dan saya serahkan kembali kepada moderator pada hari ini insyaAllah. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Okey, saya buka untuk pelajar-pelajar jika ada soalan. Kalau tak boleh gunakan mic, boleh type saja di chat. Sebentarlah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ramai tu. Laju je. Tak apalah, dia lapar kan, dah tengah hari. Okey, jika ada salah, Dia lapar tu. Okey, nampaknya tak ada soalan. Jadi sebelum berakhir, saya umumkan pemenang kuis 3 orang yang telah dipilih oleh panel penilai. Soalan 1, Muhammad Fauzan bin Zahari. Okey, Muhammad Fauzan. Soalan 2, Nur Emilda bin Syahrizal Maklin. Dan soalan 3, Raja Anur Firzanah binti Raja Fauzi Rizal. Okey. Pemenang-pemenang ni nanti akan dihubungi oleh guru pendidikan Islam untuk memberikan, kamu dapat voucher untuk shopping di Shopee. Okey. Sebelum berakhir, kami ingin merakam ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Amri atas segala perkongsian ilmu. Terima kasih juga kepada para pelajar atas perhatian dan kerjasama yang baik.
Terima kasih guru-guru pendidikan Islam yang lain atas penyertaan dan sokongan untuk semua pelajar kita. Mohon maaf atas kelemahan, kesilapan dan kekurangan. Terutamanya kekurangan line saya ni. Saya berada di kampung ni. Okey. Berlintas langsung dengan phone sahaja. So ada kekurangan. Saya minta maaf banyak-banyak atas kelemahan itu. Okey, semoga semua pelajar beroleh manfaat dan dapat jadikan panduan daripada penerangan Ustaz tadi untuk menjawab SPM kelak. Semoga kita jumpa lagi dalam sesi PDPR dan sesi kelas bersemuka yang akan datang. Jaga diri baik-baik pelajar. Selamat makan tengah hari, selamat menunaikan solat zuhur. Ya, kalau ketua panitia ada apa-apa pesanan, Ustazah Habibah, sebelum kita berakhir. Tak ada. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Tak ada. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah.